Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu seramai 1420 orang dan angka ni kita dapat berjaya kumpul dalam tempoh kurang 2 tahun dan mereka semua berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang kenapa seseorang itu ada masalah berat badan tiba-tiba naik. Tiba-tiba dia naik masalah berat badan, tiba-tiba dia gemuk. So that's why ramai ada yang di kalangan student kita yang sedang struggle, tertanya-tanya nak mencari jawapan itu. Dan hari ini kita nak buat sedikit sharing tentang itulah. So sekiranya apa kita nak sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. So apa khabar semua? Dengar tak suara saya? Dengar tak? Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam Makcik Ros. Apa khabar Cik Ros? Sihat ke? Alright. So apa saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu benda yang akan bagi kita semua faham yang setiap benda yang berlaku tu ada punca dia, mesti ada something yang berlaku sehinggakan kita dapat masalah macam tu. So that's why sekiranya rasa apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat, jangan lupa tekan butang share. Tekan butang share lu, share kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak tempat lagi bagus. Biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Boleh ke? Share dulu sebelum kita mula pergi jauh. Alright. So, sebelum kita nak pergi lebih jauh kan, kita kena faham ada reason kenapa berat badan kita naik. Kenapa berat badan kita naik tiba-tiba, mendadak-dadak. Tiba-tiba je besok pagi, zup, naik berat badan macam, apa yang aku buat semalam? Rasa macam tak makan banyak pun. So that's why kita akan sampaikan something yang akan insya-Allah memberikan kita sedikit pemahaman yang jelas supaya apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini akan dapat kita faham, yang kita tak perlu risau pun sekiranya berat badan kita naik, sekiranya benda-benda macam tu berlaku lah. Alright. Okey, jangan lupa saya pun tengah share juga saya punya Facebook Live ni pada kita punya Telegram channel dan sebagainya. Right. So, jangan lupa tekan butang share juga. Again, cek komen sikit dah ready untuk saya sampaikan pada pagi ni. Bagi saya love banyak-banyak dulu dan share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin dah share segala bagai. Alright, terima kasih. Terima kasih Kak Cik Ros yang dah share. Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan Zaliha Jusoh. Dengar alhamdulillah. So alhamdulillah semua dapat faham, semua dapat dengar setakat ni. Begini, ada beberapa sebab. Saya nak share 3 punca kenapa berat badan kita sebenarnya cepat naik. Kenapa tiba-tiba kita dapat masalah berat badan? Kenapa tiba-tiba kita dapat masalah kegemukan secara tiba-tiba? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih Cik Ros yang dah ready. Sebab yang pertama kenapa seseorang itu ada masalah sebegitu Kenapa? Sebab dia ada mengambil certain ubat-ubatan. Contoh ubat yang paling tipikal sekali yang saya perasan ramai di kalangan student saya ambil, bukan tekanan darah tinggi, bukan kencing manis. Tapi nak tahu tak ubat apa? Nak tahu tak ubat apa? Boleh tak komen nak tahu? Dah 2 hari tak join, tak berapa sihat. Puan Zaliha Jusoh, saya harap Puan Zaliha Jusoh berada dalam keadaan kesihatan yang lebih baik pada hari ini. Waalaikumsalam Puan Umi. Apa khabar? Hai Puan Nur Munirah Kecil. Apa khabar? Right. Yang pertama sekali adalah sebabkan mereka mengambil ubat seperti pil perancang. Okey, sebenarnya ramai orang tak faham pil perancang ni sebenarnya boleh bantu kita kawal. Untuk buat family planning dan sebagainya. Tetapi of course setiap ubat-ubatan, terutamanya bahan-bahan kimia yang ada beberapa hormon-hormon yang sintetik, hormon sintetik dalam tu, dia akan menyebabkan berat badan seseorang itu naik mendadak-dadak, terutamanya di bahagian senyap. Dia perut, pinggang, peha. Situ. Di 3-4 bahagian tu termasuk punggung sekali. Di beberapa bahagian tu dia akan menyebabkan dia macam melebar sikit daripada biasa. Siapa sini faham? Siapa sini pernah jumpa mereka yang mengambil pil perancang dan ada masalah macam tu? Again, tak semua cara macam tu, cara kontraseptif tu akan menjadikan seseorang itu dapat bentuk badan sebegitu. Tak semua. Tetapi certain ubat, certain cara yang melibatkan hormon akan menjadikan bentuk badan seseorang wanita especially jadi sebegitu. Amin, terima kasih alhamdulillah.
Waalaikumsalam Tuan Nazri, apa khabar? Dari Muar. Ready nak tahu? Alhamdulillah. Alright. So itu adalah yang pertama, mengambil pil perancang. Pil perancang tu baguslah untuk menyelesaikan masalah, tapi kita kena faham setiap penyelesaian masalah daripada cara yang sintetik, cara yang chemical, yang melibatkan ubat-ubatan, especially akan menyebabkan seseorang itu dapat side effect. Side effect dia bentuk badan, kadang-kadang dia akan dapat masalah yang lain lah. Contohnya lagi kan, siapa nak tahu? Ada juga doktor menyarankan ambil pil perancang, pil kontraseptif kepada mereka yang belum kahwin. Macam wanita yang belum kahwin lagi, kalau contohnya macam dia ada masalah period tak datang-datang. Period tak datang-datang disebabkan mungkin berat badan yang berlebihan, ataupun normally berat badan dia ringan sangat, kurang berat badan, underweight. So pun dia pun mungkin akan dapat masalah sebegitu juga. So akak pernah dengar kawan-kawan ambil pil perancang, diorang cakap badan mudah gemuk. Betul? Waalaikumsalam, kami apa khabar? Hai Puan Nur Munirah kecil. Okey je badan maintain, alhamdulillah. Hai Puan Suzy Bernard, apa khabar? So boleh faham tak so far? Bukan nak kata jangan ambil pil perancang dan tiba-tiba kan pregnant. Ramai pula pregnant nanti kan. Dah tiba-tiba lockdown, PKPD, tiba-tiba pula ramai orang pregnant sebabkan Coach Shah suruh jangan ambil pil perancang sebab takut gemuk. Aku juga kena. Pandai buat, pandailah tanggung. Maksudnya begini, ada banyak cara lain lagi untuk kita buat kontraseptif yang tak melibatkan hormon. Contohnya macam ambil IUD. Okey, IUCD tu yang dia tak gunakan sebarang hormon langsung. Dia menggunakan copper contohnya. Copper tu kalau katakan dalam bahasa movie dia, bahasa Superman dia, okey, nama dia adalah copper tu adalah kryptonite kepada sperma lelaki. So bila kalau katakan seseorang lelaki tu macam bila cerita pasal benda ni pula kan, tiba-tiba macam bila macam nak terhasilnya kebabian tu kan, dapat pula jumpa copper samboi dekat situ, zas dia tak jadi. Sebabkan dia terus jadi lemah lah, macam jumpa kryptonite, macam Superman jumpa kryptonite. Siapa sini faham? Waalaikumsalam Puan Marbakti, apa khabar? So itu adalah yang pertamalah, pengambilan pil perancang menyebabkan seseorang itu ada masalah sebegitu. Selain daripada itu, nak tahu tak apa? Selain daripada pil perancang, dia cerita pasal ubat ni, ubat pil perancang. Ada lagi satu ubat yang kalau kata kita tengok dekat belakang ubat tu, kalau ubat tu ada nama dia adalah corticosteroid. Corticosteroid ni normally kita ambil kepada mereka yang ada masalah seperti skin allergic, eczema contohnya, yang ada macam skin rashes contohnya yang melibatkan kulit. Yang paling merisaukan kalau katakan diambil corticosteroid, yang kita kena ambil pil, makan. Dan tujuan corticosteroid ni lebih kepada macam nak bagi tahan sakit contohnya, ataupun nak hilangkan penyakit kegatalan lagi. Dan ubat sebegitu, corticosteroid, kita tengok dekat kita punya ubat punya belakang tu kan, kotak belakang tu. Kalau ada corticosteroid, normally dia akan menyebabkan pertama badan kita mudah naik. Sebab apa? Sebabkan kita dapat meningkatkan selera makan. Bila kita meningkat selera makan, siapa berlaku, kita akan dapat naikkan berat badan lah. Kita tak sedar pun kita punya selera makan meningkat. Rasa macam biasa je. Tetapi bila berat badan makin meningkat, baru kita flashback semula. Oh, itu yang aku buat. Aku makan banyak sangat pada waktu tu. Dan kita tak dapat nak kawal pun. Sebabkan ubat corticosteroid tu akan meningkatkan selera makan kau punya. Siapa sini faham? Siapa sini yang rasa so far apa kita sampaikan pada pagi ini tu dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain? Boleh tak komen? Bagus. Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya apa yang kita sampaikan setakat ni memberi benda yang bagus, beri manfaat yang bagus kepada ramai orang. Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya like sikit banyak-banyak? Sekiranya ya, betul apa yang kita sampaikan ni boleh memberi manfaat kepada orang, saya nak bagi tausiah, saya nak mengajak semua sekali yang ada dalam ni untuk bersama-sama memberi manfaat kepada ramai orang lagi. Macam mana? Dengan cara tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak tempat lagi bagus. Sebab kita pasang niat, bila aku tekan butang share, kita nak memberi manfaat kepada orang lain, kita pasang niat supaya orang yang berada dalam Facebook Live ni akan dapat menyelesaikan masalah berat badan mereka tanpa menggunakan sebarang produk, tanpa membeli produk-produk ataupun menggunakan cara yang banyak gila duit yang perlu dipakai. Okey, sehingga kan that's why ada orang naik kibarkan bendera putih lah, apa benda semua, cerita pasal orang ramai bunuh diri dan sebagainya sebabkan masalah kewangan. Kita nak bantu orang kat situ. Siapa sini faham?
Kita bukan nak bantu orang bagi duit banyak, tapi kita nak bantu orang dapat menyelesaikan masalah kegemukan yang rakyat Malaysia ramai tengah ada sekarang ni. Malaysia masih lagi merupakan negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara, dan masalah ini come hand to hand dengan cara kurus yang salah, especially bila cara kurus tu melibatkan duit yang banyak. Siapa sini Fah? Selamat pagi Puan Nurmidah. Alhamdulillah, sekiranya yes banyak memberi manfaat, tekan butang share, share kepada 10 tempat sekurang-kurangnya. Okey, itu adalah tentang ubat. Ada lagi ubat lain. Siapa nak tahu ubat apa? Ubat-ubat macam ni pun selalu kita ambil juga. Pertama tadi saya sebut tentang ubat pil perancang, ubat pil kontraseptif pil kontraseptif. Keduanya berkenaan dengan ubat untuk alergi ataupun skin rashes dan sebagainya yang ada corticosteroid. Benda tu pun akan menyebabkan seorang itu senang naik berat badan juga melalui selera makan yang bertambah. Ada lagi ubat-ubatan lain seperti insulin, injection insulin. Kalau kata kita injek insulin kat badan kita, especially mereka yang ada masalah kencing manis, itu pun akan mengganggu badan kita punya berat badan especially. Kita akan rasa macam selera makan kita meningkat-ningkat, tu yang pertama. Yang keduanya, kita punya berat badan naik mendadak-dadak, kita punya fat deposition kita akan banyak terkumpul, terutamanya di bahagian perut, pinggang perut dan sebagainya. Pinggang perut, peha, punggung. So itu adalah menyebabkan seseorang itu macam nampak kegemukan dia naik mendadak-dadak. Alright, so itu adalah yang inilah kencing manis penyubat. Bukan nak kata kalau kata kena kencing manis jangan ambil ubat, tak, jangan salah faham. Kena ambil ubat, follow saranan doktor. Tetapi that's why dalam Batak Fitness kita ada satu cara macam mana kita dah membantu secara praktikalnya membantu student kita yang ada masalah kencing manis, tekanan darah tinggi dan kolesterol. Follow je meal plan dan juga kita susun macam mana diorang boleh kurangkan pengambilan ubat, tapi pada masa yang sama bacaan tekanan darah dia, kencing manis dia dan kolesterol dia dan juga penyakit-penyakit lain dapat dikurangkan. Tahap kesihatan semakin meningkat dan dia dah kurang ambil ubat, terutamanya ubat yang menyebabkan ada masalah kegemukan tu. Siapa sini yang faham? Siapa sini yang rasa macam betul ke ada? Ya ke? Macam memang ada ke orang yang follow jaga makan je tahap kesihatan semakin meningkat? Nanti saya tunjuk gambar kalau nak tahulah. Ataupun student kita boleh komen kat sini, saya dah follow meal plan, berat badan saya turun, tahap kesihatan saya semakin meningkat. Itu sebenarnya yang saya rasa memberi inspirasi kepada saya untuk saya buat benda ni hari-hari walaupun tak ramai orang dah tengok Facebook live kita. Alright. So itu adalah yang kedua Yang pertama. Alright. Yang kedua, punca yang kedua kenapa seseorang itu ada masalah berat badan yang tiba-tiba berat badan dia naik sampai 2-3 kilo dalam masa satu malam je. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? Puan Nur Hayati, sihat ke? Alright. Pagi, faham, alhamdulillah. Bising pula sekejap Tang ni pula. Saya rasa saya salah tempat di sini. Tapi tak apa. Dengar tak? Masih dengar lagi tak suara saya? Boleh tak komen? Kalau tak dengar, boleh tak komen tak dengar? Dengar? Masih lagi dengar suara saya? Masih lagi suara saya mendominasi. Mendominasi bunyi dekat Facebook Live ni. Okey? Dengar ke? Tak dengar pun, tak ada siapa pun komen dengar ni. Faham, dengar, okey. Sebab sekarang tengah ada orang potong rumput. So bunyi saya suara macam tak berapa nak clear sangat lah kot. Tapi nak confirmkan suara saya dengar ke tak dengar. Okeylah, dengar, alhamdulillah lah. Alright, sambung. Yang kedua, kenapa seseorang itu mudah naik berat badan? Disebabkan masalah water retention ataupun fluid retention. Apakah maksud fluid retention? Maksud fluid retention itu adalah macam badan kita, dia simpan air banyak daripada biasa. Badan kita memang simpan air, okey? 66.7%, hampir 70% badan kita adalah air sahaja. Air sahaja yang badan kita simpan. Walau bagaimanapun, ada satu keadaan yang mana badan kita simpan lebih banyak air daripada biasa yang menyebabkan badan kita nampak lebih gemuk, rasa lebih berat dan bila kita timbang kat penimbangan badan, bila kita timbang kat penimbangan berat badan, memang nampak badan kita dah naik dah berat badan kita. Itu namanya adalah fluid retention. Sebab berat badan kita takkan naik mendadak-dadak disebabkan lemak. Tidak akan. Badan kita pun takkan naik mendadak-dadak disebabkan muscle. Tak. Badan kita akan naik mendadak-dadak ataupun turun mendadak-dadak disebabkan air. Water retention. Water fluid
kandungan air dalam badan kita yang dapat keluar dengan banyak ataupun simpan dengan banyak. Kenapa? Sebab air lah adalah satu benda yang senang keluar masuk daripada badan kita. Kita berpeluh contohnya, kita keluar hingus, kita meludah pun keluar air. Kita apa lagi? Kita buang air besar, kita buang air kecil pun keluarkan air juga yang banyak. Bermaksud kita senang nak keluarkan air dan of course kita pun senang nak masukkan air juga. Right? So benda tu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan badan kita nampak berat, nampak lebar, nampak besar, nampak macam tak selesa. Baju semakin ketat disebabkan water retention tersebut. Boleh faham tak so far? Jangan risau kalau katakan berat badan naik disebabkan water retention. Sebab ada beberapa solution, beberapa jalan penyelesaian untuk kita menyelesaikan masalah berat badan naik mendadak-dadak akibat daripada water retention. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar kalau boleh lagi ramai orang faham cara ni, akan lebih mudah turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Saya baca komen kejap daripada siapa ni, Acik Ros. Betul tu, sejak amalkan meal plan, tekanan darah tinggi dan kolesterol akak dah normal, berat yang akak inginkan pun dah capai. Alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah, terima kasih, tahniah Acik Ros sebabkan berjaya turunkan berat badan dan dah capai tahap berat badan yang nombor. Saya nak like sikit, kecek. Nak like sikit kat situ. Right? Right, so itu adalah yang kedua, yang kedua tentang water retention. Macam mana? Siapa sini nak tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah water retention? Cek komen sikit. Cek komen, coach nak tanya, kalau kita minum air kosong banyak, adakah ia salah satu faktor gemuk air? Gemuk atau air simpan banyak? Macam mana nak tahu badan kita simpan banyak air yang menyebabkan berat badan naik? Okey, begini. Terima kasih kepada Tuan Nazri sebabkan bertanya soalan. Okey, badan kita minum air banyak tidak akan menyebabkan water retention. Kan? Macam mana pula tu? Sepatutnya bila badan kita simpan banyak air disebabkan kita banyak minum air. Sebenarnya bukan. Kita banyak minum air lah akan menyebabkan badan kita lebih senang keluarkan air. Contohnya macam mana? Cuba bayangkan macam kita pergi ke tengok mangkuk tandas. Mangkuk tandas pula. Mangkuk tandas Katakan dalam tu dah ada air. Katakan air kotor disebabkan kita membuang najis ke apa benda semua. Air tu kotor kat situ kan. Kita flush, pek gitu kan. Kita flush, air tu akan masuk dekat kawasan saluran tu dan dia akan push air keluar daripada tempat takungan dan dia akan digantikan dengan air yang baru. Macam tu badan kita berfungsi. Macam mana? Bila badan kita rasa macam dia tak cukup air. Okay, macam tak cukup air, badan kita akan simpan air lebih banyak. Macam unta dia akan simpan air yang banyak dekat bonggol dia. So kalau katakan dia tak minum air, okay, at least ada bekalan air kat situ. So dia akan mengurangkan masalah dehydrated dekat dalam badan kita. So that's why dia simpan air dalam badan. Badan kita pun simpan air dalam badan juga kalau katakan kita dehydrated. So cara dia macam mana adalah dengan cara minum air dengan banyak. Pastikan warna urin kita, warna air kencing kita warna yang jernih, bukan warna yang kuning pekat-pekat. Sebab itu kalau katakan warna kuning yang pekat-pekat itu bermaksud kita kekurangan air. So itu cara yang pertama adalah dengan cara minum air dengan banyak. Dia depends, bukan 2 ke 3 liter, bukan ikut berat badan juga. Tengok warna urin. Warna urin tu lebih tepat memberikan indication sama ada kita cukup air ke tak. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa nak tahu cara yang kedua macam mana cara nak push air keluar daripada badan kita dengan mudah? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Selamat pagi Puan Anangle, apa khabar? Alright. Yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara kita bersenam. Kita bersenam pun yes juga, dia akan menyebabkan kita berpeluh dan pastikan senaman kita tu keluarkan peluh yang banyak. Sebagai contoh, let's say seseorang yang ada masalah water retention, dia macam susah sikit nak berpeluh. So macam mana? Kalau katakan dia berjoging ke ataupun dia bersenam, just senam ringkas-ringkas kat luar, kat rumah ke, kat mana ke, cuba pakai baju tebal-tebal. Jangan buka kipas, jangan buka ni. Kita adalah ventilation, sekadar nak bernafas, tapi bukan untuk menyejukkan. Dia akan push air keluar, dia akan paksa air keluar daripada badan kita, terutamanya kalau katakan kita ada masalah water retention. Yang kedua. Yang ketiga, cuba minum kopi, minum green tea yang banyak sebab itu pun akan mengeluarkan air dalam badan kita dengan banyak sebabkan dia mengandungi diuretik. Yang keempat adalah dengan cara makan buah-buahan yang mengandungi air yang banyak seperti tembikai, seperti buah oren, buah oren.
ataupun seperti macam buah mangga pun membantu juga untuk push air keluar daripada badan kita sebabkan kandungan air yang banyak dalam buah tersebut sama macam kita minum air dan dia akan push air keluar daripada badan kita. Yang keempat, banyak pula aku bagi ni. Siapa nak tahu lagi? Boleh tak komen nak tahu macam manakah caranya untuk kita mengeluarkan air yang banyak daripada badan kita? Nanti saya akan explain macam mana sebenarnya ataupun macam mana nak tahu kita sedang ada masalah water retention. Tapi nak tahu tak siapa sini nak tahu yang keempat? Hai Puan Spa Aisyah, apa khabar? Right, yang hai Puan Rosita Ismail, apa khabar semua? Right, yang keempat adalah dengan cara kita kurangkan pengambilan garam dan gula. Sebab garam akan memaksa badan kita simpan banyak air dan gula akan menyebabkan kita simpan lagi banyak air. Gitu kan. So that's why kalau kata kita nak kurus, kita nak cuba turunkan berat badan, jangan ambil makanan yang bergaram, jangan ambil makanan yang bergula. Termasuk macam Ajinomoto sebab dia ada monosodium glutamat. Asalkan makanan tu mengandungi sodium, elakkan. Sodium, garam tu samalah. Alright, itu adalah 4 cara saya bagi macam mana kita boleh push air keluar daripada badan kita. Tapi soalan seterusnya, macam mana kita nak tahu kita ada masalah water retention? Siapa sini nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ini. Alright. Apa tadi? Yang ke nama tu. Kenapa berat badan kita naik mendadak-dadak? Siapa sini nak tahu lagi? Boleh tak komen nak tahu? Mana ni? Apa beza gemuk air? Apa beza gemuk air? Lupa pula. Apa beza gemuk air? Okey, salah satu cara macam mana kita nak tahu kita ni ada masalah kegemukan ataupun masalah gemuk air. Yang pertama, tengok kat kita punya sendi. Sendi kita macam kat bahagian kaki, especially kaki, tapak kaki, betis. Biasanya mereka yang ada masalah water retention, gemuk air, kawasan situ macam bengkak gila. Kaki kita macam bahagian tumit, sepatutnya nampak buku lali tu hilang, macam hilang terus. Sebab apa? Sebab kawasan tu gemuk, kawasan tu dipenuhi dengan air. Sebab apa tahu? Sebabkan bila kita berdiri, bila kita duduk, air itu akan terkumpul dekat bahagian bawah. Sebabkan graviti dia pull air itu ke bawah. Akan menyebabkan kita punya kaki nampak bengkak. Kita akan rasa macam sengal-sengal di bahagian kaki. Mungkin lagi teruk bila kita pijak lantai, kita rasa sakit kaki. Itu bermaksud dia mempunyai masalah water retention. Ramai di kalangan student kita lepas dah follow meal plan, especially dalam tempoh 3 ke 4 hari, masalah itu hilang secara tiba-tiba. That's why diorang panggil saya bomoh guru, sebabkan mereka pelik macam mana dengan follow meal plan je dah nampak kesan seawal 3 hari. That's why cepat gila student kita bertambah daripada hari ke hari. Maka mereka faham cara ni dah. Cara ni mudah nak diikut. Right? Sampai sini faham? So far, macam mana sebenarnya kita dapat tentukan kita ada masalah water retention ke bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun sebenarnya kita banyak air dalam badan, kita pun akan rasa macam kurang berpeluh. Kurang berpeluh walaupun sebenarnya kita dah berada kat tempat yang panas, kita dah bersenam, tak berpeluh langsung. Macam student kita, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan dan juga nampak lebih macam pelik macam mana mereka berjaya turunkan berat badan. Lepas dah follow meal plan, mereka rasa cepat ataupun mudah berpeluh. Mereka macam just memasak je pun berpeluh. Macam mana jadi macam tu? So macam pelik gila. Macam mana jadi macam tu? Dan sebenarnya dalam meal plan kita tak ada menggunakan sebarang produk langsung. Itu yang menyebabkan mereka rasa lagi pelik. Boleh faham tak? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook? Saya tiba-tiba tak dapat nak baca komen pula. Dah kenapa? Right? So itu adalah yang kedua, macam mana kita nak tahu kita ada masalah water retention. Masalah water retention juga akan menyebabkan kita rasa macam pening kepala, rasa macam sebu perut, macam tu. Itu pun adalah tanda-tanda kenapa seseorang itu ada masalah water retention juga. Kalau katakan ada masalah water retention, percayalah cakap saya, korang merupakan orang yang paling gila mudah nak kurus. Paling gila mudah nak nampak kesan penurunan berat badan. That's why ramai di kalangan mereka yang terjebak dengan pembelian produk kurus, sebabkan fungsi utama produk kurus itu adalah dengan cara bila guna produk kurus,
berat badan kita akan mudah turun dan kebanyakan yang turun itu adalah daripada air. Macam mazhab saya punya fokus adalah dengan cara fokus kepada fat loss. Okey, fokus kepada fat loss. Sebab tu ramai di kalangan student saya walaupun tak nampak banyak berat badan dia turun, kebanyakan ni bukan ramai, bukan semua, kebanyakan student kita walaupun tak nampak berat badan tu turun, tetapi yang nombor satu yang paling penting sekali adalah inch loss. Mereka dapat pakai semula baju yang bersaiz kecil, jauh lebih kecil dalam tempoh kurang daripada 30 hari. Macam student saya, Puan Alia, kalau katakan boleh like Facebook page Syed King, boleh tengok kita punya posting-posting kat dalam Facebook dan boleh tengok kita punya testimoni dalam website, di dalam YouTube dan sebagainya, di dalam mana-mana lagi. Kita akan perasan ramai di kalangan student kita ni berjaya dapat kecilkan saiz baju mereka seawal 14 hari sahaja. Ada yang daripada double XL turun kepada saiz M dalam masa kurang daripada 2 minggu. Dalam tempoh 2 bulan pun ada juga dapat turunkan daripada double XL kepada saiz XS. Double XL kepada saiz XS tu gila punya banyak tu. Cuma sekejap, saya kuat makan. Gitu, saya kuat makan. Puan Spa Aisyah. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Saya baru dapat baca komen. Okay. Kalau katakan kuat makan, that's why kita ada cara yang lain. Kita kena ambil certain... Sebenarnya orang yang kuat makan ni, ada beberapa sebab. Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Siapa sini yang rasa, siapa sini yang kenal mereka yang kuat makan dan rasa macam, okay, aku kena ubah ni untuk menjadikan aku punya tahap kesihatan dia semakin baik. Siapa nak tahu macam mana cara nak kawal selera makan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okay? Macam Puan Ida Osman kata, yes, betul tu coach, saiz kita berubah, seronok gila. Sebab komen sekejap, patutlah sesekali bila terambil makanan manis berat akak naik, tapi dengan ada ilmu coach akak tak risaulah sangat sebab semua dapat diatasi. Alhamdulillah. Right. Cara dia yang paling ketara sekali, macam mana kita boleh kurangkan selera makan, especially kepada mereka yang kuat makan. Nombor satu, kurangkan gula. Sebab ada hormonal punya explanation kenapa bila kita ambil gula tu, dalam beberapa jam lepas tu kita akan rasa macam lapar gila. Nak tak saya explain? Tapi kena dapat imagine lah sikit kan, sebabkan dia melibatkan banyak gila benda yang perlukan imajinasi, dia perlukan pemahaman. Kalau saya explain dengan terma yang medical punya terms, kita mungkin tak faham. Mungkin view akan turun kejap. Maksudnya gini bayang gini, bila kita ambil makanan bergula, benda yang bergula tu akan memberikan kita tenaga instant. Pump dapat tenaga. That's why minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Kenapa? Milo tu mostly adalah gula. Kita minum Milo, zas bertenaga. Lepas tu dapat melepet. So, mereka yang ambil gula ni, dia punya tenaga dia melonjak gila-gila. Lepas tu, kita dapat gunakan. Tapi kalau kita tak gunakan, dia akan terus turun dan simpan lebihan tenaga tu kepada lemak. So, that's why mereka yang mengambil makanan yang bergula atau minuman bergula, mereka akan rasa lapar beberapa jam lepas makan. Contohnya, cuba try test tengok. Kita makan nasi, kita makan segala benda, kurangkan ambil protein, minum pula air manis. Kita akan rasa kenyang sekejap dalam masa yang pada waktu tu, dan 2-3 jam lepas tu kita akan rasa lapar balik. Sebab pertama kita minum air manis, kedua kita makan nasi yang banyak. Nasi putih tau, jangan ambil brown rice, nasi putih. Makanan-makanan itu adalah makanan yang ber-GI tinggi yang menyebabkan kita punya badan kita dapat convertkan makanan tersebut sebagai tenaga dengan cepat. Bila kita tak gunakan, kita tak exercise, kelapa pup, terus dia jadi lemak. So that's why kenapa orang normally elakkan daripada ambil makanan yang bergula ataupun minuman yang bergula, especially bila nak berdiet. Masalah saya coach, perut tak lapar tapi mulut je nak mengunyah. Itu namanya Puan Amida. Puan Amida, that's why kalau boleh, Waalaikumsalam Puan Fazilah Ilah. Itu namanya, that's why dalam Batek Fitness, nak tahu tak satu rahsia? Boleh tak komen nak tahu satu rahsia macam mana Batek Fitness dapat bantu seramai 1,400 orang dalam tempoh kurang 2 tahun. Dan mereka ni berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak komen nak tahu? Sebab ni rahsia ni, kalau boleh, kita je tahu. Jangan cerita kat orang lain. Okay? Cara ni kalau kita Google pun takkan jumpa. InsyaAllah takkan jumpa. Sebabkan inilah satu formula yang kita gunakan, yang saya sendiri yang susun sampai mereka berjaya turun. Formula itulah formula 613.
Formula 613 tu adalah salah satu formula yang ramai orang rasa, ramai fitness coach tak nampak pun kepentingan satu lagi tu. Okay, satu lagi tu adalah kita punya macam mana kita boleh kawal minda kita. Kawal minda kita supaya kita akan dapat kontrol apa yang kita buat. That's why dalam Batak Fitness juga kita ada weekly group coaching. Kita keep on bagi something macam mana kita boleh bagi macam ilmu-ilmu kan. Sharing macam mana kita berdapat kawal kita punya nafsu makan. Kita boleh ubah bad habit kita, terutama yang suka mengunyah. Yelah, bila dah suka mengunyah, berat badan kita akan mudah naik. Walaupun dah kenyang ni, walaupun dah dapat kawal secara makan, tiba-tiba kita nak mencekik, mungkin ada satu benda yang kita tak dapat nak connect dengan salah satu bahagian pada otak kita untuk kawal bahagian tu. Setuju tak kalau katakan kita macam tak dapat nak kawal kita punya perbuatan sesuatu, bermaksud ada something yang tak connected apa yang kita dalam badan kita. Contohnya, macam kalau katakan kita nak bawa kereta, kita dah tekan dah pedal brake tetapi kereta tak berhenti juga. Kenapa? Mungkin ada satu wayar yang terputus dalam kereta yang menyebabkan kereta tu tak dapat nak berhenti walaupun kita dah tekan brake sedalam-dalamnya. Setuju tak apa saya cakap? Sama je macam manusia juga. Setuju kan? Hai Puan Nur Adina. So that's why itulah macam mana kita dapat bantu student kita. Bukan saya buat brainwashing pada student kita dalam weekly group coaching. Tapi percayalah, ramai di kalangan student saya bila dia berada dalam weekly group coaching, mereka dapat kawal selera makan mereka. Dapat jadikan diri mereka ni lebih senang turunkan berat badan. Siapa sini setuju? Siapa sini yang masih lagi aktif, yang berada dalam kita punya weekly group coaching yang lepas dan beberapa minggu lepas, dan akan juga berada dalam weekly group coaching beberapa minggu akan datang? Boleh tak komen, saya masih lagi aktif dalam BMM, saya masih lagi aktif dalam WGC. Sebab itu yang kita buat kepada student kita, macam mana mereka senang dapat turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Bukan saya nak kata saya ni bagus, tak, saya ni just macam penyampai saja. Saya ni hanyalah macam sekadar untuk menyampaikan apa yang saya dah belajar, apa yang saya dah tahu. Tetapi sebenarnya kalau katakan ada fitness coach yang turun daripada langit, berkepak, bersayap, muka bercahaya, macam pakai torchlight sekalipun, bagi ilmu, kurus dan sebagainya, tetapi orang tu tak ikut pun tak jadi juga kan. So kelebihan dia adalah kepada student saya dapat follow cara yang kita tunjukkan dan mereka buat benda tu betul-betul, mereka committed. So that's why mereka dapat result yang gila-gila mereka tak sangka. Dan orang sekeliling mereka macam mula bertanya macam, kau buat apa Kau bersenam macam mana Kau makan macam mana Tak macam kau makan sama je. So that's why kelebihan tu bukan pada saya, tetapi kepada student kita yang follow meal plan tu betul-betul lah. Right, so itu adalah yang kedua, masalah water retention. Alright, siapa sini nak tahu yang seterusnya? Boleh tak komen nak tahu? Setuju Alhamdulillah. Tolong. Alright. So that's why kalau katakan nak dapatkan solution kepada tu, tekan kat pin komen. Kita akan bagi meal plan mengikut kepada makanan kegemaran Puan Arnida dan juga makanan kegemaran yang mungkin berminat nak tahu macam mana cara kurus tanpa produk yang gila-gila efektif, berkesan. So that's why itu adalah cara macam mana kita dapat bantu student kita lah. Right. So again, dengan follow meal plan, itulah step yang pertama macam mana kita boleh kurus. Follow dulu meal plan, kita akan dapat faham, kita akan dapat kawal selera makan, kita akan dapat meningkatkan tahap kesihatan kita, dan yang paling penting sekali, masalah kegemukan yang naik secara tiba-tiba tidak akan berlaku. Sebab kita juga akan bagi ilmu-ilmu kurus juga, bukan sekadar meal plan je, kita akan bagi ilmu kurus, macam mana kita akan dapat faham cara kurus tanpa produk. Cuba bayangkan, macam Acik Ros tadi kan, dia dah ada ilmu kurus, dia dah tahu dah macam mana cara nak turunkan berat badan. Lepas dah habis program sebulan bersama dengan kita, dia dapat faham macam mana dia dapat turunkan berat badan selepas itu. Bermaksud ilmu yang dia ada ni dia akan dapat guna pakai sampai bila-bila. Jadi insyaAllah kalau dia amalkan ilmu tersebut, dia tidak akan ada masalah berat badan sampai bila-bila, sehingga nyawa di kandung badan, selagi ilmu masih lagi di dada, selagi kita tak terantuk dekat bucu pintu sampai kena hilang ingatan, insyaAllah kita punya keadaan berat badan kita akan dapat maintain sampai bila-bila. Kalau katakan kita tak ada masalah apa-apalah. Sampai sini faham? Ilmu tu penting. Tak payah beli produk.
Tak perlu beli produk, tak perlu pun buat benda pelik-pelik sebenarnya. Betul, dapat ilmu tapi tak follow memang merugikan. Gitu. Macam kadang-kadang kesihatan, family suruh makan tapi nasib baik ada ilmu. Terima kasih kepada Puan Ida Osman. Now, yang seterusnya, yang ketiga, kenapa berat badan seseorang itu dari dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. InsyaAllah hari ini adalah hari yang sangat gila bertuah untuk semua, sebab saya nak share yang ketiga ni. Yang ketiga ni, tujuan saya kenapa saya buat Facebook Live ni, sebab saya nak bagi tahu kalau katakan berat badan naik mendadak-dadak, jangan risau. Sebab setiap benda yang berlaku tu ada petanda-petanda tertentu untuk kita melakukan sesuatu. Yang kita patut risau kalau kita tak tahu nak buat apa. Lepas tu memang dia akan naik sampailah tiupan sangkakala. Okey? Yang kedua, okey? Yang ketiga, macam mana sebenarnya kita boleh dan dapat faham kenapa berat badan kita naik tiba-tiba disebabkan masalah period. Bukan masalah lah, period. Waktu tu period. Siapa sini yang rasa period tu masalah? Sebenarnya period tu tak masalah. Period tu bagus. Tetapi dalam proses nak period tu ada hormon kita sedang macam bergolak-galik masa tu, berbolak-balik masa tu, bertunggang langgang masa tu. Waktu tu lah kita rasa nak marah orang. Masa tu kita nampak suami kita macam punching bag. Masa tu lah nampak macam segala makanan tu kita nak makan. Berat badan kita akan naik sedikit. Mungkin naik banyak atau naik sedikit, dia bergantung lah kan. Tetapi jangan risau, selepas habis period kita tahu nak buat apa, kita tahu nak buat apa, tahu nak makan apa, tahu nak bersenam macam mana, tahu nak buat apa lepas tu, insya-Allah berat badan memang akan turun balik lepas tu. Normal untuk setiap wanita, minta maaf, wanita diberikan satu kelebihan. Kelebihan adalah period. Lelaki tak boleh period, lelaki hanya boleh pergi bekam. Bekam pula tutup. So, macam mana nak buang toksik dalam badan? So, itulah cara macam mana wanita dia boleh menjadikan diri mereka jadi lebih sihat walaupun sebenarnya dia ada masalah berat badan. So, that's why itulah 3 cara, 3 sebab kenapa seseorang itu ada masalah berat badan yang naik tiba-tiba. Tapi saya nak bagi ekstra. Siapa sini nak ekstra lagi? Satu lagi benda yang mungkin kita tahu. Okay? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak bagi tahu lagi apakah sebenarnya punca, macam mana kita nak tahu apakah simptom-simptom kepada mereka yang ada masalah water retention. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak lagi? Saya nak spend lagi sikit masa dengan you all sebab nanti jam 2 petang kita akan ada satu webinar. Nama webinar itu adalah Zero to Slim Fit yang bernilai RM199 tapi kita bagi secara percuma kepada mereka yang committed. Okey, tapi saya nak prepare sikit beberapa benda, tapi sebelum saya nak fokus kepada situ, saya nak fokus kepada kat sini dulu. Siapa sini nak tahu lagi? Nak tahu pasal masalah ni, masalah berat badan naik mendadak-dadak. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Biasanya orang yang ada masalah berat badan naik mendadak-dadak, dia jadi gemuk tiba-tiba, dia akan ada simptom-simptom ni. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak again bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook Live ni sekiranya you all rasa apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberi impact yang positif kepada ramai orang. Okey, nak tahu? Nak tahu lagi? Terima kasih kepada komen nak tahu. Okey, ada beberapa lagi sebab atau punca ataupun simptom macam mana kita punya saya nak buka saya punya ni kejap. Susah. Right. Saya kan ada masalah apa tahu? Masalah saya punya iPad ni tak dapat nak baca sangat. Macam mana ni Alamak. Sorry. Mana ni? Ni Okey, sorry Now, apakah seterusnya? Saya tak dapat buka. Right, now. Sorry. Yang biasanya mereka yang ada masalah water retention, antara simptom-simptom dia adalah dia akan ada masalah sesak nafas. Sesak nafas sikit. Sebab apa tahu? Kenapa sesak nafas? Badan kita banyak air dah. Biasanya macam saya cakap tadi, badan kita memerlukan hampir ataupun dalam lingkungan 70% badan kita
adalah air. Kalau katakan badan kita dah naik sampai ke 80% air, bermaksud dia dah masuk dekat organ dalaman kita. Macam dekat paru-paru contohnya. That's why ada orang bila dia ada masalah berat badan, kadang-kadang mereka dapat satu masalah, nama dia adalah pneumonia. Pneumonia ke? Paru-paru berair. Paru berair lah. So benda tu akan menyebabkan apa? Menyebabkan dia macam sesak nafas sikit, susah nak bernafas. Lepas tu pula dia macam ada masalah seperti kulit dia macam sensitif kepada macam habuk contohnya, kepada macam adalah sedikit macam panas sikit, dah merah-merah badan. Lepas tu pula dia macam jantung dia berdegup macam tuk 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 tuk, tuk macam tu, lain macam sikit berdegupan jantung dia. So that's why kalau benda-benda macam tu kita kena faham apa yang kita kena buat lepas tu. Sekiranya benda-benda ni berlaku, okay, jangan risau, jangan ambil ubat lagi. Cuba try lawan dia dengan cara push air keluar daripada badan. Salah satu cara adalah dengan cara pakai baju yang tebal-tebal. Okay, cuba mula bersenam, berjalan kat keliling rumah contohnya, berlari anak ke, berjalan ke, ataupun melompat ke, main tali skipping ke. Buat sesuatu yang akan bagi kita keluar peluh dengan banyak pada waktu tu. InsyaAllah badan kita akan mula rasa kebah, badan kita akan mula rasa lebih segar sikit, badan kita akan mula nampak perubahan, jantung kita akan berdegup dengan lebih baik, kita akan rasa kurang rasa sesak nafas, kita akan rasa macam lebih segar sikit, dan kita akan perasan cara macam tu je pun akan dapat menyelesaikan banyak masalah kita, terutamanya kalau kata kita ada masalah berat badan naik mendadak-dadak. Tak percaya, cuba. Okay, especially kepada wanita, especially macam bila macam dah nak period tu kan, tiba-tiba rasa macam aku dah nak period dah ni kan, dah nak period dah ni. Pakai baju tebal-tebal. Tebal-tebal, pakai seluar pun tebal-tebal, pakai stokin. Nak lagi power, sapu minyak hangin dekat tapak kaki, pakai stokin biar berpeluh berjurai-jurai macam mandi. Okey, dan mulakan bersenam, tak nak bersenam gila-gila pun just berjalan je keliling rumah contohnya, ataupun cuba melompat, cuba berjoging, cuba buat sesuatu benda. Kita spend masa dekat luar rumah, dalam keadaan kepanasan tu kita pakai baju yang tebal-tebal pula, berpeluh lagi banyak. InsyaAllah badan kita akan dapat perubahan yang lain macam sikit. Tak percaya, cuba try cuba. Cuba try cuba Alright. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dapat sesuatu daripada apa yang kita sampaikan pada pagi ini? Okay, cek komen sikit. Macam mana? Okey tak? Apa kita sampaikan pada pagi ni? Okay, sekiranya rasa macam yes, membantu ramai orang dan rasa macam nak cuba dapatkan meal plan daripada Batak Fitness, boleh klik dekat pin komen. Sebab pin komen tu, sebab meal plan tu dah bantu ramai gila student. Seramai 1,400 orang ni, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan dengan mudah dan cepat adalah apabila mereka follow je meal plan tu betul-betul. InsyaAllah berat badan mereka memang terpaksa turun, memang terpaksa badan mereka jadi lebih slim daripada biasa. So sangat gila rugi kepada mereka yang kata mereka committed nak turunkan berat badan tapi tak mulakan langkah pertama. Apakah langkah pertama tersebut? Dengan cara dapatkan meal plan. Mungkin rasa macam meal plan ni mahal, sebenarnya tak mahal pun. Harga dia kurang daripada RM100 dan dia akan dapat lagi rebate kalau katakan mendaftar hari ini, sebab kita sedang buat promosi bendera putih nama dia. Sebab ramai orang ada masalah kewangan, ada orang ada masalah seperti macam nak bunuh diri dan sebagainya. Ramai orang mati bunuh diri kau nak tahu. Sebabkan masalah tertentulah, kewangan lah mostly, sebabkan kita PKP, tak ada punca pendapatan. So that's why kita bagi bantuan daripada situ. Kita tak boleh nak bagi percuma, sebabkan percuma tu kita kena bagi akses selama 30 hari dalam kita punya website, yang mana kita perlukan sedikit kos kat situ. Okay, dan kita yes bantu kat situ, dan kemudian juga adalah kita akan bagi ilmu kurus. Ada 67 video-video cara kurus tanpa produk dengan mudah. Bila kita ikut memang terpaksa kurus. Kemudian itulah yang akan berlaku kepada ramai student kita, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan. Berminat macam mana nak dapatkan cara turunkan berat badan dengan baik tanpa produk. Ulang balik, tanpa produk. Sebab kalau katakan kita guna produk, kita mungkin akan berbelanja banyak berkali-kali. Sebab bila kita guna produk, kadang-kadang kita ada masalah apa? Kita ada masalah macam kita kena membeli dan membeli lagi. Kan? So dapat macam tu agak sedih, sebabkan kita akan habis duit lagi banyak. Orang yang menjual produk tu akan kaya gila-gila. Bukan nak kata saya dengki diorang ni kaya gila-gila, tak. Saya just nak bagi tahu, kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan, why not kalau katakan kita guna cara
yang mudah dulu. Cara menggunakan ilmu dulu. Alright, dapat sesuatu So saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya, insyaAllah. Kepada mereka yang mendaftar untuk Zero to Slim Fit jam 2 petang ni, jumpa saya jam 2 petang. Nanti Nurul akan bagi link Zoom. Nurul dah bagi link Zoom kepada ramai orang, tapi dia akan bagi balik semula kepada semua orang yang terlibat dalam Zero to Slim Fit tu. Kepada yang nak mendaftar lagi, saya takut pendaftaran dah ditutup sebabkan dah cukup limit. Okey, saya rasa pendaftaran Zero to Slim Fit pada petang ini adalah pendaftaran yang paling ramai sekali. Pendaftaran yang paling ramai sekali sepanjang kita buat Zero to Slim Fit. Right, kita jumpa lagi insyaAllah malam karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.